Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah sama-sama kita buka majlis kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati barisan ahli jawatan kuasa Surau An-Nur, Villa Kesuma, seterusnya muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sentiasa berada di bawah limbayung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama menunaikan solat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah pada malam ini dipertemukan kita sekali lagi dalam bagi menyambung siri pengajian kelas tajwid kita, yang saya pun tak ingat dah bila last kali kita datang. Jangan salahkan AJK, jangan salahkan Ustaz Sufian. Dia call Ustaz selalu ponteng. Ustaz tak ada lah, Ustaz itulah, Ustaz balik kampung lah, tak habis-habis ya. Jadi saya minta maaf lah tuan-tuan, banyak kali tinggal, banyak kali terpaksa tolak. Kebetulan minggu ni macam-macam lah, macam-macam. Jadi last tahun lepas saya pun tak ingat berhenti kat mana. Mungkin ada ke yang tanda kita berhenti kat mana? Saya memang langsung lupa terus kita berhenti kat mana. Dan insyaAllah malam ni kita nak sambung. Yang saya fikir kita dah habis pelajaran yang pertama. Betul? Saya rasa pelajaran pertama kita dah habis dah lah, iaitu makharijal huruf habis. Okay. Bagaimana dengan nun dan juga tanwin? Pelajaran 2, muka surat 8. Dah ke belum? Ada siapa-siapa tanda tak? Dah? Sudah? Pelajaran 2 belum? Okey. Baru mukadimah barulah. Okey. Baik, terima kasih. Terima kasih bagi yang menanda. Minta maaf lah, kita pun tak tertanda. Banyak tanda ni tapi kita baca pun tak tahu mana baca tanda. Jadi alhamdulillah juga tuan-tuan, kita dah masuk ke dalam bulan Rajab, Rajab. Itulah saya duk kata ke orang, kita kalau sebut bulan Rajab jangan sebut Rajab. Sebut Rajab, Rajab. Saya pun tak faham kenapa. Kalau bulan Ramadan dia eja RA kan bila dimelayukan Ramadan. Sebab begitulah memang Ramadan. Tapi bila Rajabah dia jadi Rajab. Ada guru bahasa Melayu kat sini ke? Ataupun di BP ke ada ke? Kenapa jadi Rajab? Sedangkan dia Rajab, Rajabah, Rajabin ataupun Rajabin. Doa kita kalau kita baca Allahumma barik lana ataupun barikli fi Rajabin. Jangan Rajabin. Itu yang pelik tu, misteri. Tapi Ramadan eja kan di segi Ramadan. Tak tahu kenapa mana datang RE tu. E tu mana datang? Sedangkan kita sebutan dalam bahasa Arabnya Rajab, dan begitulah kalau sebut dengan Rajab. Alhamdulillah kita dah masuk ke 7 Rajab pada malam ini, yang mana tak lama lagi lah, mudah-mudahan dalam beberapa hari lagi, mungkin dalam 53 atau 52 hari lagi, kita bakal menyambut Ramadan Al-Mubarak.
Dan kita sebut Ramadan Al-Mubarak kerana apa tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah? Kerana Ramadan Al-Mubarak merupakan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, yang mana tu bulan turunnya Al-Quranul Karim. Jadi bertepatan dengan topik kita pada malam ini, saya fikir cantiklah untuk kita menyambung pengajian kita, bagi kita mempersiapkan diri kita sedikit sebanyak dalam kita nak menyambut Ramadan Al-Mubarak, yang insya-Allah kita akan sambut lebih kurang 23 Mac pada tahun ini insya-Allah. Dan kita doa-doa lah tuan-tuan, doa-doa lah dengan doa yang diamalkan oleh para sahabat, oleh alim ulama, doa yang diajarkan kita baca, Allahumma barik lana, barik li fi Rajabin wa Sya'ban. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami, sampaikanlah kita, sampaikanlah aku ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Kerana apa tuan-tuan? Kerana begitulah saban tahun kita pun tak pasti, dan saya pun tak tahu, dan tuan-tuan pun tak boleh nak garanti dapatkah kita mengecapi satu lagi bulan yang penuh barakah, iaitu bulan Ramadan. Dan kalau tengok pada tahun-tahun lepas, sejarah tengok ramai di kalangan kenalan kita, sama ada ahli keluarga kita, kenalan kita, tak kira umur, tak kira, ada yang muda, ada yang tua, ada yang masih kanak-kanak, tidak dikurniakan dengan Ramadan. Maka itu satu benda yang kita kena minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, agar dapat masuk dalam bulan Ramadan. Kerana apa? Bagi kita menambah kebaikan, ganjaran dalam bulan Ramadan yang maha banyak yang Allah nak bagi pada kita. Kerana apa? Dengan kebaikan itu mudah-mudahan dapat menampung akan kesalahan yang kita buat, insya-Allah. Okey. Jadi baik, malam ni kita nak sambung pelajaran 2 yang kita dah berhenti entah bila mana, tahun lepas lah, tapi tak ingat bila. Yang mana pelajaran 2 ini tajuknya nun sukun dan juga tanwin. Jadi apakah nun sukun? Nun sukun ini, kalau dulu-dulu kita sebut nun mati, betul? Dulu-dulu sebut nun mati. Tetapi sebenarnya kalau kita nak tengok nun tu mati, kalau kita sebut mati, dia sebenarnya kurang tepat. Dia kurang tepat kalau kita kata nun itu nun yang mati. Dia nun sukun ini, dia lebih tepat kalau kita nak faham, dia ialah nun yang tidak bertanda, nun yang tidak berbaris. Dan apakah baris-baris dalam Al-Quran? Barisnya ada 6. Kita pernah bincang sebelum ni mungkin lama sangat dah kan, jadi lupa lah. Ada 6 baris. Barisnya apa? Barisnya atas, bawah, depan. 2 di atas, 2 di bawah, 2 di depan. Dan bila kita kata nun yang sukun, bermaksud nun yang tidak berbaris. Cuma nun yang sebelumnya ada huruf yang berbaris. Tapi nun tu tidak ada baris. Tanda yang kita nampak kadang-kadang tu kan, nanti kita perjelaskan. Tanda itu bukanlah tanda, sebenarnya bukanlah tanda mati ataupun tanda sukun dalam resam Usmani, bukan. Dia ada membawa maksud yang lain. Tetapi dulu-dulu betul lah, sebab kalau tengok dalam Quran Majid, Quran lama-lama dulu, bila tanda nun sukun ni dia ada tanda bulat tu kan, tanda bulat tu kan. Tapi dalam resam Usmani, cuba tengok dalam resam Usmani, apabila kita sebut nun yang sukun, dia akan ada 2 kebarangkalian. Yang pertama, nun itu atasnya dia ada tanda yang macam ni tu kan, dalam C, dalam buku kita tu kan. Dalam satu keadaan lagi, dia akan ada nun yang tidak ada apa-apa. Faham tak? Jadi maknanya tanda yang ada pada nun yang di atas nun kita dalam buku kita ini, itu bukan tanda sukun. Dia tanda lain. Nanti kita akan jelaskan apa maksud tanda tersebut. Tetapi nun yang kita nak sebut ataupun nun sakinah ini, maksudnya nun yang tidak ada tanda. Dan samalah juga nanti bila kita masuk pada pelajaran ketiga, iaitu mim sakinah, sama juga konsepnya, iaitu mim yang tidak berbaris ataupun bukan bertanda, mim yang tidak berbaris. Saya pun silap sebut, bukan tidak bertanda, tidak berbaris. Okey. Jadi pelajaran 2 ini, nun sakinah ataupun nun yang sukun dan juga ketiga-tiga tanwin ini, dia ada 4 hukumnya dalam pembacaan tajwid Al-Quran. Okay, yang pertama dinamakan sebagai izhar. Kita pergi cepat je lah sebab kita dah cerita sebelum ini kan. Yang kedua namanya idgham.
yang ketiga iqlab, dan yang keempat ikhfa. Dan di bawah itu ialah rumusan-rumusan yang huruf-huruf daripada huruf-huruf hijaiyah yang 28, apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf dalam kotak itu, maka jadilah dia hukum-hukum seperti mana yang ada di atasnya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita tengok hujung sekali itu izhar, kan, izhar ataupun izhar halki. Nama dia lebih spesifik, izhar halki. Huruf-hurufnya apa? Huruf-hurufnya huruf alif, ha, kha, ain, ghain dan ha. Itu izhar. Dan nama spesifik dia izhar halki. Kenapa dia ada halki tu? Sebab apa dia ada halki tu? Sebabnya huruf-huruf yang kita tengok, 6 huruf ini, inilah huruf-huruf, kalau tuan-tuan masih ingat dalam pelajaran yang pertama, inilah huruf-huruf yang keluar daripada halqum. Sebab tu nama dia izhar halki. Sebab dia izhar bagi huruf-huruf yang keluar daripada halqum, halqi. Okay? Dan seterusnya idgham. Idgham itu dia hurufnya ada 6. Okay? Iaitu ra, lam, mim, nun, waw dan ya. Seterusnya iqlab. Satu huruf saja, huruf ba, dan terakhir sekali ikhfa. Ikhfa dia ada 13 huruf, iaitu selain daripada huruf-huruf yang lain yang tadi kita sebutkan tadi itulah. Tapi kita tak bagi satu persatu, nanti kita akan tengok kan, pada tempat ataupun pada perbincangan ikhfa tu sendiri nanti. Okay? Baik. Jadi hari ini kita pergi kepada muka surat 9, kita sambung. Iaitu pembahagian bagi hukum nun sakinah, nun sakinah dan juga tanwin yang pertama, iaitu yang kita namakan sebagai izhar. Izhar. Apa maksud izhar? Izhar itu dia ambil daripada kata apa nama tu, akar dia zahir ataupun zahara. Maksudnya apa? Maksudnya jelas. Jelas nampak, zahir kan, pada zahirnya. Jadilah di izhar. Maka maksudnya izhar ni apa? Izhar ni maksudnya jelas, terang, nyata. Itu maksud izhar. Maka bila kita sebut tentang izhar, maka bila ada hukum izhar, maka dia dibaca dengan terang, dengan jelas dan tidak berdengung. Dan kita refer ini yang dibaca dengan jelas, terang, tidak berdengung ni kepada apa? Kepada nun sakinah itu. Maknanya nun sakinah itu kita baca dengan terang, jelas, nyata. Begitu juga dengan tanwin tu, kita baca dengan jelas bunyi dia. Bunyi dia bunyi nun lah. Kan? Sebab tanwin bunyinya an, in, un. Sama macam nun yang sakinah, sama ada kalau nun sakinah pun, kalau dia sukun pun an, in, un. Sama. Maknanya bukan kita baca dengan an, in, itu tak betul lah. Sebab itu walaupun bunyi jelas nun, tetapi dia berdengung. Kan? Kita baca an, bunyi nun, jelas nun itu, tapi berdengung. Tak betul lah. Sebab dia mesti jelas dan tidak berdengung. An, in, un. Begitu. Okay? Jadi kita tengok contoh-contoh dia tuan-tuan. Yang mana contoh-contoh dia ialah melibatkan 6 huruf seperti mana yang kita sebut tadi. Jadi izhar ini seperti mana yang kita sebut tadi, izhar ini izhar halki. Dan apabila melibatkan huruf-huruf yang keluar daripada halqum, dan hurufnya ada 6. Dalam contoh-contoh kita itu disebutkanlah contoh-contoh tu. Dan dalam contoh-contoh kita ini diletakkan 2 contoh. 2 contoh diletak. Iaitu yang pertama, kalau tuan-tuan tengok contoh itu, dia letak contoh tanwin, dan yang keduanya dia letak contoh nun sakinah. Okay. Kita tengok contoh yang pertama. Mungkin saya baca, tuan-tuan boleh ikut. Kita sama-sama baca. Contoh yang pertama ialah apabila contoh huruf alif. Contoh pertama ialah Rasulun Amin. Boleh ikut saya? Rasulun Amin. Okay. Rasulun Amin.
Okey, cantik Maknanya jangan dipanjangkan. Jangan rasulun amin. Jangan. Dan dia bukan juga sebenarnya kita kata rasulun amin. Bukan macam tu. Bukan lun. Dia bagi natural je. Rasulun amin. Itu contoh bagi apa nama tanwin kan. Tanwin iaitu lam itu hurufnya ada tanwin berbaris di hadapan lun bertemu dengan alif, maka kita baca dengan jelas, terang, tanpa dengung. Okey? Jelas. Contoh kedua, man amana. Okey, itu contoh yang kedua, iaitu huruf mim atau huruf mim. Huruf nun yang sukun dia bertemu dengan hamzah ataupun alif, sama. Dan yang ketiga, wayan auna. Okey. Yang ketiga pun sama, iaitu nun. Tengok yan, nun tu kan yan tu. Yan auna, nun itu dia sukun bertemu dengan hamzah. Cuma di sini apa yang dia nak tunjuk di sini? Di sini ditunjuk dua contoh melibatkan huruf nun yang sukun kan. Tadi man amana, yang ni wayan auna. Di sini disertakan kedua-dua contoh nak bagi tahu kepada kita izhar ini dia boleh berlaku sama ada satu kalimah atau dua kalimah. Okey. Ini kena cerita juga sebab nanti akan ada hukum yang lain dia hanya melibatkan dua kalimah. Kita sebut teruslah idgham. Idgham dia tidak berlaku pada satu kalimah. Nanti kita tengok. Idgham tidak berlaku pada satu kalimah. Idgham mesti dua kalimah baru dia jadi. Kalau satu kalimah dia tak jadi idgham. Tapi izhar tak kira. Man amana dua kalimah kan. Man siapa? Amana beriman. Kan wayan auna satu kalimah. Okey. Jelas? Boleh Okey. Contoh seterusnya huruf ha. Okey. Alimun halim. Min hadid. Wa tanhituna. Seterusnya huruf kha. Kalimatin khabithatin. Min khairin. Wal munkhaniqah. Nampak Jadi sama. Munkhaniqah satu perkataan pun dia tetap jadi izhar. Okey. Sami'un alim. Man amila. Yan'iqu bima. Afuwan ghafura. Min ghillin. Fasayunghiduna. Contoh seterusnya huruf ha. Qaumin had. Wa ma yughni anhu. Wa hum yanhauna. Okey. Baik. Itu cerita tentang izhar. Jelas Okey. Cuma di sini saya nak cerita sikit sebagai tambahan. Tuan-tuan perasan tak? Cuba tengok. Pernah tak kita tertanya-tanya dan tuan-tuan tertanya-tanya? Cuba tengok perkataan yang pertama. Rasulun amin. Nampak tak kita punya tanwin ke hadapan kan? Lun itu tak ditulis sama dengan nun. Perasan tak? Rasulun aminun. Perasan tak? Sama juga dengan
alimun, halimun. Satu tu dia tulis 69 macam tu kan, lebih kurang dia berpusing belakang tu kan. Satu lagi dua ke depan. Perasan tak? Ada siapa yang tahu kenapa? Satu? Okey. Sebenarnya penulisan ini memberi kita isyarat sama ada bacaan itu dibaca dengan izhar ataupun tidak. Jadi samalah berdengung atau tidak berdengung. Bila jawab betul tadi itulah. Okey. Sama juga dengan, cuba tengok pada kalimah, contoh kalimah huruf kha. Tengok kha tu kan. Kalimatin khabithatin. Kalimatin pertama, perasan tak? Dia punya baris dua tanwin tu dia tulis dengan selari. Tetapi khabithatin dia tak selari. Adakah dia typo di situ? Juga jawapannya tidak. Memang sengaja ditulis begitu. Kerana apa? Sebab khabithatin itu dia bukan izhar. Dia selepasnya dia bukan izhar. Maksudnya begini kan, maksudnya yang tadi tu kita kata Rasulun Amin. Kalau kita sambung selepas daripada Rasulun Amin tu, saya tak ingat ayat berapa lepas Rasulun Amin tu, kalau kita sambung, mesti bacaan dia tu bukan bacaan izhar, mesti dibaca dengan dengung selepas itu. Okay. Kalau sama juga dengan alimun, halimun, mun tu, mun selepas tu mesti dibaca dengan bukan izhar. Ya, cuba ambil contoh dalam saya cuba ambil contoh sikit dalam apa nama tu, dalam juzuk amma. Tengok tuan-tuan kejap Okey, tengok kalau kita tengok dalam surah Al-Adiyat, atau mungkin ada boleh atau mungkin boleh tuan-tuan ambil ni mushaf, boleh ambil mushaf, senang sikit. Kalau saya tuliskan tak cantik pula, boleh. Kalau ada Quran, kalau ada dalam ni pun tak apa, dalam apa nama tu, dalam tak apa, saya ada. Terima kasih. Saya pakai ni je. Okey, kita tengok surah Al-Adiyat. Terima kasih ya. Okey, tengok Al-Adiyat muka surat 599. Saya dah ada tapi terima kasih. Okey. Saya sebenarnya nak minta tuan-tuan ambil untuk tuan-tuan. Sebab senang tuan-tuan tengok. Boleh? Boleh ambil. Tuan-tuan ambil untuk tuan-tuan sebenarnya. Boleh ambil seorang satu. Tengok, sebab kalau saya tulis tak nampak nanti. Boleh? Ada ambil kejap. Kalau ada dalam apps tu tak apa. Okey, buka muka surat 599. Semua ada app, bagus. Okey, buka Quran. Buka 599. Okey. Okey. Tengok surah Al-Adiyat. Okey. Semua dah buka Al-Adiyat Wal 'adiyati dhabaha, kan? Okey, tengok. Kita tengok pada ayat keempat dan kelima. Kita terus pergi keempat dan kelima. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'atharna bihi naqa'a. Okey. Kalau tengok naqa'a tu, kan, pada ain tu baris dia tak selari, betul? Maknanya dia panjang satu lebih daripada yang bawah. Sebab apa? Sebab kalau kita sambung fa'atharna bihi naqa'an fawasatna bihi jam'a. Tapi bila tengok ayat kelima, jam'a tu nampak dia tulis dengan selari, kan?
Sebab apa? Sebab kalau kita sambung fawasatna bihi jam'an innal insana lirabbihi lakanud. Perasan tak? Okey. Jadi sama juga. Kalau tengok innal insana lirabbihi lakanud. Okey. Tengok lakanudun. Dun tu dua-dua ke depan kan, nampak kan? Pada ayat yang ke-6 tadi tu. Innal insana lirabbihi lakanudun wa innahu ala zalika lasyahid. Sama juga sambung dung. Cuma kalau kita sambung ayat 9 dengan 10, wa innahu lihubbil khairi lasyadidun afala. Nampak dun tu ditulis dengan yang tadi tu, satu ke depan, satu ke belakang. Sebab apa? Sebab bila kita wasal atau bila kita sambung bacaan, di sini bacaannya dia jadi izhar. Jadi apa yang saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan ialah yang pertamanya, hafallah huruf-huruf yang keluar pada halqum ni lah. Kan? A, ha, kha, ain, ghin, ha. Senang je, semua huruf-huruf keluar daripada halqum kita. Tapi kalau kadang-kadang kita rasa macam susah sangat nak ingat, dah cuba dah ingat ni, payahlah Ustaz, tak boleh ingat 6 huruf ni. Dah buat dah macam-macam, solat hajat semua buat, tapi tak ingat juga caranya. Maka cara yang kita nak kenal pasti sama ada bacaan tanwin itu izhar ataupun tidak ialah dengan tengok tanda bacaan, tanda tulisan tanwin tu bagaimana. Macam ni lah. Alhamdulillah. Jelas saya saya baru nak pergi. Dia boleh baca pemikiran saya. Okey. Tapi yang tanwin tadi jelas. Jelas ada tak ada pen ke? Mungkin ada sahabat-sahabat yang tak yang mungkin confuse sedikit kan. Okey, maksud saya tulis lah Okey. Dia dalam Quran, tanwin ni dia ada dua cara ditulis. Yang pertama ditulis begini kalau ni baris atas, baris ni barislah. Okey. Yang pertama dia akan tulis ni baris atas, dia akan letak selari macam tu. Yang kedua dia akan letak selari macam tu. Yang ketiga baris depan, dua-dua ke depan. Satu lagi, ni silap. Sorry. Dia akan letak macam ni. Ni macam ni. Satu lagi dia akan letak macam ni. Ini exaggerate sikit lah. Dia exaggerate sikit lah. Dia akan letak, dia tidak selari tau. Dia macam tu. Dan waw pula dia dua-dua ke depan. Dua cara penulisan. Okey. Yang mana cara penulisan yang kita bincangkan tadi tu dalam bab izhar, apabila melibatkan izhar, maka dia akan guna ni 3 tanda ni. Ketahuilah kita apabila kita jumpa tanwin yang sebegini, maka dia mesti akan jumpa sama ada huruf alif, hamzah, kha, ha, ain dengan ghain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni alif atau hamzah lah. Ketahuilah. Yang mana kini ini semua ialah huruf-huruf yang kita namakan sebagai izhar halqi. Kenapa halqi? Halqum. Sebab dia huruf-huruf ini huruf yang keluar daripada halqum. Okey, baik. Jelas? Beres? Clear Okey. Seterusnya soalan dia, ini tanda bagi tanwin. Adakah cara yang memudahkan kita untuk kenal pasti jika melibatkan nun sakinah? Okey. Cuba tengok dalam contoh dalam buku kita. Semua hukum-hukum ataupun huruf-huruf nun yang melibatkan izhar ada tanda tak? Ada sesuatu tanda tak? Ada kan? Apa tandanya? Tanda dia bukan situ balik. Dia sebenarnya ini dia tanda perut za.
Dia kalau macam ni, perut saya. Macam tu di perut Zul. Tak apa, nanti Ramadan tu hilang. Mudah-mudahan doa kan. Berkat doa tuan-tuan. Dapat kurang. Okay. Jadi di awal perbincangan kita sebut kan tentang nun sakinah itu dia tidak ada baris. Okey. Tetapi dalam hukum ataupun contoh kita akan dapati nun yang ada semua dia ada tanda ini. Maka tanda ini sebenarnya dalam resam Usmani inilah tanda yang kita namakan sebagai, juga nama tanda ni kita sebut sebagai tanda izhar juga. Tanda izhar. Sebab izhar itu maksudnya apa? Izhar tu maksudnya jelas, terang, nyata, kan? Jelas, terang, nyata. Terang dan nyata. Okey. Dan tanda ini dia bukan terhad kepada nun sakinah sahaja. Dia terguna pakai pada semua huruf. Tetapi bila melibatkan hukum izhar halki, bagi huruf-huruf yang halki ini, bila ada nun di atas, bila nun yang ada tanda ni, maka automatik dia jadi hukum izhar halki. Automatik dia jadi. Tak percaya? Boleh buka dalam resam ataupun buka dalam resam Usmani, tengok mana-mana yang melibatkan hukum selain daripada izhar, okey, dia tidak ada tanda tersebut. Tanda tersebut hanya untuk izhar sahaja. Dan kalau tengok dalam contoh-contoh kita ni, semua contoh-contoh yang kita baca tadi semuanya ada tanda izhar tersebut. Contohlah kalau tadi kita masih lagi dekat surah Al-Adiyat tadi kan. Tengok tadi pada surah Al-Adiyat tadi. Contoh, tengok pada ayat ke-6. Kan? Innal insana insa tu kita baca dengan dengung. Atas nun tu ada tanda izhar? Tidak ada. Cuma bila dia tidak ada tanda, kita kena tahulah ini hukumnya apa. Dan itu kena pergi balik kepada tengok huruf itu tersebut huruf apa, sama ada di idgham atau ikhfa. Cuma bila dia ada, dia automatik jadi izhar. Cuma bila dia tak ada, apa yang kita tahu, dia bukan izhar. Contoh lagi ada dalam ni. Contoh lagi kejap. Okey, contoh kalau tengok dalam muka surat yang sama, tengok surah selepasnya, surah Al-Qari'ah, tengok ayat kelima. Kan? Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Atas nun pun tak ada tanda tu, kan? Sama juga ayat selepasnya. Fa amma man thaqulat tak ada tanda kan? Fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Tetapi pada ayat yang ke-8, wa amma man khaffat, ada. Tadi fa amma man thaqulat tak ada tanda kan? Sebab di situ ikhfa. Tapi di bawah ni wa amma man khaffat, sebab jumpa dengan huruf kha keluar daripada halqum, maka hurufnya huruf izhar halki. Jelas? Okey? Selesai. Boleh? Clear dah kot? Kan? Hurufnya yang tadi itulah semua huruf-huruf yang keluar daripada rongga mulut ataupun rongga mulut, daripada halqum kita. Ha, kha, ain, ghain dengan ha dengan hamzah tadi kan. Okey. Satu yang kadang-kadang orang agak confuse ialah tempat keluar huruf ain. Kan ni. Ini kita pernah bincang sebelum ni kan. Sebab kadang-kadang orang dikeluarkan ain tu dekat hidung.
Dia bukan kat sini, dia dekat halkum. Kan kana di sini, dia kena rasa kat sini. Iyyaka na'budu, bukan iyyaka na'budu. Yang lain semua orang keluar pada halkum lah. Jarang lah orang keluar kha kat hidung. Siapa boleh buat terror lah. Macam mana buat kha kat hidung? Kan? Jarang lah. Okay? Yang lain tu senang. Okay? Baik itu izhar. Jelas tuan-tuan Boleh kita sambung kepada bab yang seterusnya. Okay, cuma bab seterusnya memandangkan hari ini, okay, saya nak berhenti pun kita berhenti on time masuk. Jadi kita lompat sikit. Kita nak lompat kepada, sebab idgham ni panjang, muka surat 10 11 dia panjang. Boleh tak kita lompat pada muka surat 12? Okay, iaitu hukumnya hukum iklab. Ini mudah ya tuan-tuan, ini mudah je, ini sekejap je kot. Cuma ada beberapa perkara yang kadang-kadang orang sedikit keliru lah. Okay? Jadi yang kedua pembahagiannya ialah pembahagian ataupun hukum yang kita namakan sebagai iklab. Apakah masuk iklab? Iklab tu maksudnya suara berubah. Berubah kenapa? Berubah disebabkan nun sukun ataupun tanwin, iaitu nun yang tadi tu, yakni nun yang tidak ada baris tadi tu, dan juga tanwin, yakni baris 2 2 2. Apabila bertemu dengan huruf ba, maka suara ataupun bunyi bacaan itu kan, bunyi bacaan yang sebelum itu bunyinya nun, dia berubah menjadi bunyi huruf mim. Okay. Tapi bagaimana pula cara kita nak sebutnya? Adakah kita sebut dengan betul-betul huruf mim? Ataupun adakah kita baca dengan bunyi yang lain? Maka disebabkan iklab ini dia bunyi huruf mim, tapi dia bukan mim yang asli. Okay. Bila kita sebut mim yang asli ini, maka kita sebutlah dengan mim. Kita pernah belajar dulu kan? Mim itu hurufnya 2 bibir. Yang mana bila kita sebut huruf mim ni, kita bunyi tu kemas. Kemas. Tapi sebabkan iklab ini bunyinya mim, tetapi kita ringankan sikit. Rapat tapi ringan. Sami'an basira. Dia bukan dibaca dengan sami'an ba. Cuma kita ringankan bacaan dia. Tapi bunyinya memang kena bunyi mim lah. Sebab memang bunyinya jadi berubah. Sebab tu nama hukumnya hukum iklab. Jadi hukum iklab ini dia boleh berlaku sama ada dalam 2 kalimah. Contoh kita tengok mim ba'di. Tengok contoh yang pertama tu kan. Tadi kita baca sami'an basira, itu bagi tanwin. Contoh yang kedua ialah apabila melibatkan 2 kalimah. Mim ba'di. Dan dia juga boleh berlaku dalam 1 kalimah. Ambaikum. Okey. Dan kita pun tak pergilah kot dengan semua contoh-contoh di bawah ini. Cuma bagaimanakah dari segi penandaan? Saya rasa iklab ni orang tak ada masalah lah. Semua tak ada masalah lah bila jumpa iklab ini, apabila ada mim kecil. Cuma kena hati-hati satu saja. Kena perhatikan, mim kecil itu bila dia iklab, ekor dia panjang ke pendek? Ekor dia panjang. Okey. Kalau ekor pendek apa dia? Kalau ekor pendek, maksudnya kita sebut sebagai waqaf. Waqaf tam. Ini waqaf yang kita mesti berhenti. Kita baca Yasin kat sini malam Jumaat. Okey. Tuan-tuan perasan tak dalam Yasin tu ada satu tempat kena berhenti? Perasan dia boleh cari, tak jumpa lah.
bila cari tak jumpa. Tapi tuan-tuan perasan dalam itu, dalam Yasin tu ada dua tempat yang kita kena lihat dari segi hukum tajwidnya. Yang pertama itu, yang keduanya dia ada saktah juga kan, dalam kita lah, dalam Yasin tu ada pada mim marqadina, kan, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun, kan. Cuma saktah ni kena ingat, saktah ini dia hanya ada bila kita nak sambung. Bila kita baca mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Tapi kalau kita berhentilah. Saktah tu dah tak ada lah. Mim marqadina, berhenti kan, tarik nafas. Hadza ma, tak ada dah lah. Mana boleh nak saktah berhenti kan? Sebab berhenti mesti kita lepas nafas. Cuma bila kita nak sambung bacaan saja, terkeluar sikit lah daripada cerita hari ni kan, iklab boleh masuk pula saktah, sambil-sambil tuan-tuan. Okey, baik. Rasanya cukup sekadar itu. Jadi iklab mudahlah. Cuma kena perhatikan dari segi mim itu sama ada ekornya pendek ataupun ekornya panjang. Wallahu alam bisawabi. Saya rasa cukup setakat itu. Memandangkan kita pun mungkin ada yang bawa balik daripada cuti yang panjang, esok kita nak mula bertugas dan sebagainya. Saya mohon ampun dan maaf jika ada tersalah bahasa, tersilap kata, tersalah dalam penyampaian saya. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lemah daripada diri saya sendiri. Kita mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan majlis kita pada malam ini mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kalau direzekikan dengan umur yang panjang, kita jumpa lagi pada kelas kita yang akan datang, yang mana kita akan sambung dengan idgham dan juga ikhfa. Kita tutup dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Akhir kata, kalau ada nak tanya, insya-Allah boleh tanya saya lepas isyak nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.